Mada anta tantakil ilal masihi. Ini ada namanya Ali Alatas, keturunan Nabi. Ceritakan kenapa kamu kok masuk Kristen gitu. Hada yamkin? Allah, ya. Ya. اسمي علي العطاس Nama saya Ali Alatas من اليمن. dari Yaman. اليمن لا يوجد فيها مسيحيين Di Yaman tidak ada orang Kristen, ولا يوجد فيها كنيسة tidak ada gereja, ولا يوجد فيها حتى الكتاب. sampai Alkitab tidak ada. فقصتي بدأت عندما كنت صغيرا، Cerita ketika saya masih kecil, عندما كنت أعود من المدرسة إلى البيت، ketika saya pulang dari sekolah ke rumah, وهذا قبل صلاة المغرب، dan ini sebelum sholat maghrib. فأبي يأمرني أن أذهب للمسجد Bapak saya menyuruh saya untuk pergi ke masjid. وأنا أريد أن أشاهد فيلم كرتون Tetapi waktu yang sama saya mau nonton film kartun قبل صلاة المغرب. sebelum maghrib. فأقول له انتظر حتى يؤذن هذا ويقول أبا كبر أبا كبر. Dan saya bilang kepada bapak saya, tunggulah sebentar sampai ada bunyi apa kabar, apa kabar. فأذهب للمسجد، Baru saya ke masjid. ولكن كان أبي يضربني Akan tetapi bapak saya memukul saya لأنه كان يتبع حديث محمد karena ayah saya mengikuti hadis Nabi Muhammad وتعاليم محمد dan pengajaran Muhammad الذي يقول yang berkata, علموا أولادكم الصلاة ل7 ajarkan anakmu umur 7 tahun untuk sholat. واضربوهم عليها ل10. Dan pukullah kalau sudah umur 10 tahun. فلذلك كان أبي يضربني. Itulah sebabnya bapak saya memukul saya. فكل شيء في الإسلام بالقوة وبالغصب. Dan seluruh ajaran di dalam Islam itu dengan kekerasan dan ولا النصارى بالسلام. jangan memulai salam kepada orang Yahudi dan orang Kristen. وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه. Kalau kamu ketemu orang Yahudi dan orang Kristen di tengah jalan, ya sikut dia, pepetin dia. فكيف هذا تعاليم نبي؟ Bagaimana mungkin ini adalah pengajaran Nabi? فأعتقد أن محمد نبي. Nah, saya tidak percaya kalau Muhammad adalah Nabi. أولا محمد لا يوجد لديه أي معجزات. Dan yang pertama, Muhammad ya tidak punya mukjizat. ممكن معجزات محمد أنه يتزوج 14 امرأة. Dan mungkin mukjizatnya itu ya kawin dengan 14 wanita. ونعم. Anta takalam hada, laisa ana. Kamu yang ngomong, bukan saya. Pening tau. Situ pening tau. Makanlah Panadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey. Kepada semua, ni adalah channel pertama saya. Kenapa saya buat channel ni adalah cuba untuk men-share apa yang saya faham. Saya bukan orang yang pandai agama, baik agama Kristian ke, agama Hindu ke, Buddha ke, maupun agama saya sendiri. Saya cuma orang biasa saja. Jadi saya cuma nak menceritakan tentang apa yang diceritakan cuplikan video tadi. Jadi di sini ni saya minta maaf lah kalau orang bukan Muslim terasa ke apa kan. Tapi di sini saya pun nak share juga. Okey. Islam yang dikatakan tadi, adakah saya dilatih dengan kekerasan? Adakah Muhammad tu adalah seorang nabi ataupun ada mujizat? Adakah itu, adakah ini? Banyak. Tadi kan panjang video tadi, tapi saya berfikir baiklah kita ambil pendek saja kan. Lagipun nak edit tu pun mau dekat 10 minit nak bercakap lagi. Jadi tajuk untuk video saya ni adalah BB. BB ni maksudnya bebas bersuara. Mungkin saya akan gelarkan diri saya ni adalah BB ataupun saya. Okey, yang seterusnya di sini saya minta maaf kalau orang non-Muslim terasa. Okey. Saya kalau sibuk-sibuk hal Kristian pun jangan marah. Okey, kerana orang Kristian pun tak tahu tentang agama Islam saya, tapi korang main cakap je. Bila korang main cakap je, seolah-olahnya korang ni tahu betul lah. Arif orang kata. Hakim betul. Alim, pandai gila tentang agama saya. Tapi bila saya dengar balik semua tu kosong. Nothing. Seperti mana yang dikatakan oleh Pakcik Botak tadi kan. Dia mengklaim kenapa dia masuk Kristian kerana agama Islam ni kekerasan. Sebenarnya agama Islam bukan kekerasan.
kekerasan. Sebab semua agama pun ada hukuman dia tersendiri. Okey, untuk mendeclare ataupun membuat perbezaan antara agama Islam dengan Kristian tu atau apa-apa agama, okey, tunggu next video selanjutnya. Saya boleh je buat, tapi itu makan masa. Mungkin seminggu sekali saya update ke, 2 minggu sekali. Itu hak saya lah. Tapi korang jangan terasa hati. Ini atas keputusan masing-masing, atas kefahaman masing-masing. Okey. Nak dengar, tak nak dengar sudah. Jangan report. Nak report lah. Nak dislike pun boleh, nak like pun boleh, komen pun boleh. Saya tak pernah marah. Okey, Islam bukanlah agama kekerasan. Islam ni adalah agama yang murni. Kan? Diajar dengan kemurnian. Macam agama-agama lain lah. Pasti ada kemurnian. Bila ada kemurnian, mana ada perdamaian, ada keharmonian, ada ketenangan. Tapi bila berlaku macam ni, semua orang masing-masing menuduh. Sebab apa? Nak cari kebenaran. Okey, Kristian pun nak jadikan kebenaran, nak tunjukkan kebenaran, you punya Jesus. Islam pun nak tunjukkan kebenaran tentang Al-Quran, tentang siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada masalah. Cuma saya nak cerita di sini, saya okey. Semua orang Islam okey. Daripada kami duduk bawah komen-komen video orang lain, baik saya buat video sendiri. Okey. Seperti yang diceritakan tadi, si yang murtad tadi tu, yang masuk Kristian tu, dia tu anak manja. Jadi saya nak nasihatkan, kalau kecil-kecil tu mak bapak dah ajar, mak ayah dah ajar supaya pergi masjid. Nasihat saya kepada anak muda sekarang, tolong jangan manjakan diri, nanti murtad macam dia. Lemah, dia tu terlalu lemah. Terus declare Islam ni ganas. Okey. Kemudian yang seterusnya, ragu dengan mujizat Nabi. Keraguan tu biasa, tapi jangan sampai ragu terhadap Al-Quran, akan kenabian pada umat Islam. Terpulang pada orang Kristian, dia orang nak ragu ke tak. Sebab bagi saya lah, kitab Taurat bila ada, Zabur datang, dia pun tolak tentang akan kehadiran Zabur. Bila Isa datang, Injil datang, Zabur, Taurat tolak pula tentang Injil. Tapi Injil menceritakan tentang Zabur, tentang Taurat. Tiba datang Al-Quran, tiba-tiba tolak mentah-mentah semuanya. Tak kaji dulu, tak nak campur, lalas tak nak itu, tak nak ini. Claim bahawanya Islam, bahawa Al-Quran tu ciplakan curian daripada Injil. It's okay lah, tak ada masalah pun semua tu. Tapi nak ceritakan, Al-Quran ni bila datang satu kitab yang baru, baik Injil apa semua, akan memansuhkan, batalkan apa yang perjanjian lama. Okey, yang seterusnya, pertikaian pernikahan Nabi SAW. Rasulullah menikah, ada dalam riwayat mengatakan 10 isteri, ada yang mengatakan 11 isteri. Tapi nak cerita, Rasulullah menikah atas ketentuan Allah. Allah yang memerintahkan kahwin macam ni. Okey. Sedangkan anda semua sibuk tentang pernikahan Nabi SAW, Nabi Muhammad, Islam punya. Sedangkan you all tak pernah fikir pun. Sebelum Yesus, Nabi Daud atau David, ada berapa orang isteri? Saya ada mengambil catatan daripada internet menyatakan berapa isteri Nabi Daud, Nabi Salomo. Nanti saya akan tunjukkan kepada anda. Pernah tak anda semua terfikirlah, nak sibuk yang hal-hal 10 isteri, 14 isteri, sedangkan Nabi yang dulu yang anda agung-agungkan di dalam Injil, di dalam Taurat, dalam Bible. Tapi anda tak pernah terfikir, kenapa anda masih tidak mempersoalkan tentang Nabi-Nabi yang diutuskan Allah ada dalam Injil yang kami ramai. Ini adalah senarai nama-nama isteri Muhammad SAW. Jadi, kenapa anda duk pening-pening kepala? Nak berfikir, nak attack Islam macam ni, ungkit pasal ni, ungkit pasal tu. Mana open-minded korang? Berfikiran terbuka.
Okey, di sini menceritakan tentang perkahwinan Daud dalam Alkitab. Maknanya selain Al-Quran. So, Alkitab ni berkaitan dengan Injil, Taurat, Zabur dan Bible. Jadi, poligami terhad seorang lelaki, singkat cerita, daripada kaum Daud. Jadi, Daud memiliki lebih kurang 7 isteri. Ini yang saya dapat. Okey, belum anak dia lagi, Solomon. Ini tentang Daud di dalam Injil, Alkitab ataupun Zabur, juga Taurat. Kalian boleh baca. Ini saya screenshot dan ambil daripada internet. Saya bukan cari yang orang Islam tulis. Saya cari orang bukan Islam tulis. Okey, isteri dan selin Nabi Sulaiman. Ini orang Islam tulis. Menurut tercatat di dalam Alkitab, Nabi Sulaiman atau yang disebut dengan nama Solomon tidak memiliki 100 isteri, melainkan 700 isteri dan 300 orang seleh. 700 orang isterinya digambarkan bahawa semuanya merupakan puteri-puteri bangsawan dari berbagai negara asing di luar Israel. Jadi, kenapa korang tak kritik pasal dia? Kenapa? Sebab korang menghormati dia. Solomon. Okey. Saya tahu korang tak menghormati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa korang kalau nak kritik Muhammad, kritik sekali. Kenapa dalam Injil ni mungkin ada masalah kot. Catatan ni. Tak terfikir ke? Ayo. Susahlah. Nak kisahkan orang yang kahwin 10, 15, 21. Terkait ini terdapat jumlah pendapat mengenai jumlah isteri dan seleh menjadi pendamping Raja Sulaiman atau Solomon semasa hidupnya lantaran tersinggung dalam Al-Quran. Kami membahas tentang hal tersebut dengan mengacu pada hadis dan catatan Alkitab. Seperti apa kiranya? Bacalah. Ini Al-Quran punya isi, bukan maksudnya terjemahan. Orang mengkaji dari segi hadis, dari sanad-sanad yang sampai ke Ahli Bait. Ambil, catat 100. Nampak? 100. Rasulullah SAW menikah tak sampai 100. Itu pun orang Kristian nak attack lagi ke? Hal ni lagi besar tau daripada Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib menikah. Kenapa nak attack? Kami orang Islam tergelak-gelak melihatnya. Nak buat macam mana? Sebab korang tak open mind, tak mencari. Yang ni pula undang-undang Taurat yang memerintah supaya raja. Tak sempat baca. Tapi nak cerita, itu ada 18 isteri. Korang bacalah. Ada 18 isteri Daud. Pada zaman dia, raja-raja tak dibenarkan menikah lebih atau berkahwin banyak isteri. Jadi kenapa korang nak pertikaikan? Bermakna korang tak dapat kahwin lebih daripada satu. Agama korang. Kalau iri, bilang iri. Iri, bilang bos. Okey, lanjut. Dalam bab memberi salam, ucapan yang kami tidak dapat mengutarakan ataupun menjawab salam yang non-Muslim. Seandainya anda berkata Assalamualaikum, kami cuma mampu menjawab Waalaikum. Bukannya macam botak ni dengan gendut ni. Siku-siku macam tu. Mungkin disebabkan dia duduk di Yaman, itu je yang dia faham. Pergaulan di sana. Jadi dapat kat om gendut ni, seronok lah dia. Berbicara seenaknya. Tapi tak apa. Setakat buat masa ni, untuk berjabat salam tidak ada larangan di dalam Islam. Kalau tak faham juga, pening juga. Apa lagi? Pergi kedai, makan. Apa peningnya? Situ peningnya. Makanlah Panadol. Okey, sampai sini sajalah. Saya tetap akan teruskan lanjut video yang kali kedua.
Islam bukanlah agama yang kasar, keras, teroris. Sebenarnya mana-mana agama pun sama, cuma tak ikut-ikut budaya ataupun tempat-tempat masing-masing. Dalam erti kata setiap agama tu ada keharmonian je. Cuma biasalah kalau debat macam tu lah kan. Jadi sampai sini sajalah channel saya. Sehingga jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Muslim.